Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Yang saya muliakan seluruh barisan kepimpinan Jawatan Kuasa Surau Al-Qudus Pesin 16 Putrajaya, yang saya muliakan para penonton sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Syukur Alhamdulillah dapat sama-sama pada malam ini kita menyambung kembali pengajian Tajwid Al-Quran, yang mana insya-Allah kita akan sambung topik yang kita bahaskan di Surau Al-Qudus ini, iaitu berkaitan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berkaitan dengan Nun Sakinah dan juga At-Tanwin. Tuan-tuan boleh dengar tak ni? Saya nak check sekejap. Saya bimbang saya cakap seorang. Tuan-tuan boleh dengar? Boleh komen sikit kalau dengar, kalau jelas suara saya, kalau nampak visual. Tuan-tuan boleh dengar tak? Okey. Baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tuan-tuan ada kitab, tuan-tuan boleh rujuk kitab Syarah Matan Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, dan kitab ini diterjemahkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani hafizahullah taala, yang mana kita telah sampai kepada halaman yang ke-16. Halaman yang ke-16. Insya-Allah. Yang mana mensyarahkan ataupun menghuraikan tentang hukum ahkamun nunis sakinati wat tanwini, hukum nun sakinah dan juga at-tanwin. Baik. Okey. Apa itu nun sakinah? Apa itu nun sakinah? Nun sakinah, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain, amin Allahumma amin. Baik, nun sakinah ialah nun yang tidak berbaris. Tuan-tuan biasa tak jumpa nun sakinah di dalam Al-Quran, nun yang tak ada baris. Ya, dalam Al-Quran ada nun yang tak ada baris. Kalau tuan-tuan biasa tengok nun yang tiada baris, tak ada, dia tak ada baris. Tuan-tuan tak nampak dekat atas dia ada baris, tak ada. Ataupun lebih dikenali sebagai nun mati. Nun yang tak ada baris tu dikenali sebagai nun mati, nun sukun. Baik, nun sakinah adalah suara yang keluar dari pangkal hidung, ataupun bahasa Arab ni disebut sebagai khayshum. Ni pangkal hidung, khayshum, ya. Baik. So, sebab kita bersin kan bunyi syum kan. Itu kalau tuan-tuan nak mudah ingat lah.
Namanya dalam bahasa Arab pangkal hidung ini adalah khayshum. Ni, khayshum. Boleh? Dan ia akan menghasilkan suara dengung atau sifat ghunnah. Baik. Ghunnah ataupun dengung ini suara yang keluar daripada hidung. Suara yang keluar daripada hidung. Baik. Hidung kita ini dia boleh mengeluarkan bunyi ghunnah, bunyi dengung. Bila orang tanya, Ustaz dekat mana keluarnya suara ataupun bunyi dengung, jawapannya keluar daripada al-khayshum, iaitu keluar daripada pangkal hidung. Boleh? Ya. Kita baru mula ni. Khayshum adalah pangkal hidung. Tempat keluarnya bunyi nun mati yang sedang kita bincangkan. Nun sakinah. Nanti kita tengok contoh dan kita cuba bunyikan, baru kita tahu macam mana nak bunyikan nun sakinah. Boleh? Ghunnah, yakni dengung. Jangan tuan-tuan nanti ingat ghunnah tu benda lain pula. Ghunnah adalah dengung. Bahasa Arabnya disebut sebagai ghunnah. Dengung. Sebagai suatu ciri yang mesti ada pada nun sakinah. Nun sakinah ini, dia sifatnya, ciri yang ada pada dia adalah ghunnah, dengung. Bunyi dengung. Bunyi yang keluar daripada pangkal hidung. Baik. Sedikit tambahan yang diberikan oleh pengarang. Apa kata pengarang? Nun sakinah juga ada menerima baris apabila bertemu huruf yang mati sesudahnya. Nun sakinah yang asalnya mati, bila mana dia bertemu dengan huruf yang mati juga sesudahnya, maka nun sakinah itu diberikan baris. Asalnya dia mati, tetapi tak boleh bertemu dua huruf yang mati. Nun sakinah yang pertama dia mati, kemudian bertemu dengan huruf yang kedua. Tak kisahlah huruf apa, tapi dia tak boleh bertemu dua huruf yang mati. Huruf pertama iaitu nun sakinah, dia mati. Huruf yang kedua ni apa-apa huruf pun dia mati. Dia tak boleh. Maka nun sakinah itu perlu diberikan baris. Perlu diberikan baris. Tak kisahlah baris apa, maka dia perlu diberikan baris. Ada yang baris atas, ada yang baris bawah. Baik. Nanti ada perbahasan yang lain, nanti kita akan jumpa insya-Allah. Baik. Yang ke-11, poin yang ke-11. Kita sekarang dekat muka surat 16. Tanwin ialah baris 2. Kan kita hari ni kita nak bincang tentang ahkamun nun as-sakinah wat tanwin. Hukum hakam nun sakinah dan juga at-tanwin. Tadi kita dah jelas apa itu nun sakinah, nun mati. Nun yang tiada tanda. Ada juga nun sakinah dalam Quran yang ada tanda mati, itu jelas, tak ada masalah. Kita tahu itu adalah nun sakinah, nun mati. Dan dalam Quran Al-Sam Osmani ada juga nun sakinah yang tiada tanda mati. Itu pun namanya adalah nun sakinah. Boleh? Baik, poin yang ke-11 ini kita nak tahu tentang tanwin. Apa itu tanwin? Siapa tahu? Angkat tangan. Kan? Tanwin ialah baris 2. Baris 2. Baris yang bertindih 2. Nampak tak? Baris 2. Sama ada baris 2 itu di atas, baris 2 di atas, ataupun baris 2 di bawah, ataupun baris 2 di hadapan. Yang baris 2 di atas ini namanya fathatan ataupun fathatain. Baris 2 di bawah namanya kasratan ataupun kasratain. Baris 2 di hadapan namanya dhammatan ataupun dhammatain. Boleh? Okey. Tanwin adalah tanda bagi nun sakinah. Okey. Tanwin adalah tanda bagi nun sakinah.
yang terdapat pada kata nama ataupun yang disebut dalam bahasa Arab sebagai isim. Ya, isim dia boleh terima nun, boleh terima at-tanwin. Okey? Contohnya, contohnya kita katakan tanwin ini adalah asalnya nun sakinah. Contohnya, saya bagi ba baris 2 di hadapan. Ba, huruf ba, baris 2 di hadapan. Bunyinya apa tuan-tuan? Betul, bunyinya adalah bun. Ya, bun. Kemudian saya bagi contoh satu lagi, ba nun. Ba, kemudian disambung dengan nun, ba nun, mati, nun tu mati, ba itu berbaris di hadapan. Tuan-tuan nak bunyikan macam mana? Saya ulang. Ba disambung dengan nun. Nun itu tanda mati, kemudian ba itu berbaris di hadapan. Nak bunyi macam mana? Cuba buat. Bun juga kan? Sebab itu bunyinya sama kan dengan yang tanwin tadi? Sebab itu asal bagi tanwin adalah nun sakinah, nun mati. Dua-dua bunyi sama. Ba yang bertanwin. Tanwin dhammatain, baris 2 di hadapan. Ba baris 2 di hadapan, bunyinya bun. Kemudian ba nun mati di hadapan, bun. Dua-dua bunyi bun. Sebab itu asal bagi tanwin itu adalah nun sakinah. Datang daripada bunyi yang sama, huruf yang sama, sifat yang sama. Boleh? Baik. Ia mengeluarkan suara nun sakinah secara tidak langsung, walaupun nun tersebut kita tidak nampak. Tak nampak. Jadi asal bagi tanwin itu adalah nun sakinah, sebab itu bunyinya sama. Baik. Kemudian perbezaan antara nun sakinah dan tanwin. Apa beza dia antara nun sakinah dan at-tanwin? Baik, yang pertama perbezaan dia. Nun sakinah ini dia ada pada bacaan dan tulisan. Kita nampak dia. Pada bacaan kita bunyi dia, pada tulisan pun kita nampak. Dia ada nun sakinah. Tapi tanwin ni pula dia ada pada bacaan, bunyi ada. Tapi pada tulisan dia tak ada, tak nampak. Tak nampak pun nun sakinah pada at-tanwin itu. Tak nampak. Bunyi ada, tapi nun sakinahnya tak nampak. Baik, yang kedua. Nun sakinah ini dia ada ketika wasal dan waqaf. Ada ketika wasal dan waqaf. Pada ketika wasal. Tuan-tuan tahu wasal tu apa? Wasal itu ketika kita membaca secara sambung. Wasal. Membaca secara terus. Wasal namanya. Maka kita akan dapat lihat, kita akan dengar bunyi nun sakinah. Boleh dibaca secara wasal. Dan juga waqaf. Ketika mana kita berhenti bacaan. Contohnya, kita baca apa? Tahzan contohnya kan. Ada kan bunyi nun tu? Ada. Contohnya. Fil alamin. Contohnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada tak bunyi nun? Ada. Maka ada pada waqaf kita dengar bunyi nun sakinah itu. Kemudian perbezaannya dengan tanwin. Tanwin ini ada ketika wasal dan tiada ketika waqaf. Tanwin ini kita tak bunyikan. Ketika waqaf kita tak bunyikan dia. Ketika wasal, ya kita bunyikan dia. Boleh? Yang ketiga perbezaannya. Terdapat di tengah dan di hujung kalimah. Nun sakinah ini dia ada di tengah-tengah dan dia ada di hujung kalimah. Ya. Contohnya, kita ambil contoh bunya. Nampak tak nun mati tu?
bunyanun. Kan? Bunyanun. Banun mati, di atas di depan bun. Kemudian sambung pula ya. Alif, kemudian nun, tanwin di hadapan. Bunyanun. Boleh nampak jelas? Next time saya cubalah snap gambar kitab ni supaya tuan-tuan mudah untuk dapat lihat insya-Allah. Bunyanun. Maka nun sakinah ini dia boleh ada di tengah-tengah kalimah ataupun berada di hujung kalimah. Boleh. Nun mati ini. Kemudian tanwin pula. Tanwin dia tak boleh ada di tengah-tengah. Tanwin dia tidak boleh ada di tengah-tengah kalimah. Tanwin mesti duduknya di mana? Di hujung kalimah. Jadi itu beza dia. Tanwin dia tak boleh ada di tengah-tengah. Tanwin kena ada di hujung kalimah sahaja. Kalau tanwin ni duduk di tengah-tengah, dia jadi flat. Sebab apa? Memang takkan berlaku. Tuan-tuan takkan jumpa dalam Quran tanwin duduk di tengah-tengah. Boleh? Kemudian yang keempat, apa beza nun sakinah dan tanwin? Iaitu nun sakinah dia ini terdapat pada isim, fi'il dan haraf. Dia boleh terdapat pada isim, fi'il dan haraf. Tapi tanwin ini dia tak boleh terdapat pada semuanya. Dia hanya boleh didapati dalam kalimah-kalimah yang disebut sebagai kata nama, isim. Ya, itu sahaja. Sebab itu kalau kita lihat dalam kitab Nahwu contohnya, apa dia disebutkan? Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini. Nak tahu isim tu apa? Isim itu dikenali dengan berbaris khafat. Kemudian wat tanwin, adanya tanwin. Adanya baris dua. Lagi wa dukhulil alif wal lam. Adanya, masuknya alif lam. Itu disebut sebagai isim. Itu nantilah, itu syarah lain bahasa Arab. Tapi sekadar nak bagi tahu bahawa tanwin ini boleh diterima pada kalimah ataupun kata nama sahaja, isim sahaja. Baik, kita sambung. Matan yang seterusnya. Apa dia? Linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Bagi nun apabila sukun dan bagi tanwin 4 hukum. Bagi nun apabila dia sukun, dia mati, dan bagi tanwin ada 4 hukum. Nun sakinah dan tanwin ini di bawahnya ada 4 hukum. Ada berapa? Ada 4. Sorry. Kenapa dia keluar ni? Baik. Di bawah tajuk besar, saya baginya tajuk besar, hukum nun sakinah dan tanwin. Hukum nun sakinah dan tanwin. Baik. Di bawah tajuk besar ni, bawahnya ada 4 hukum. Ada berapa tadi? 4. Tuan-tuan tulis. Ada 4 hukum. Maka kata Tuan Syekh, fakhudh tabyini. Ambillah penjelasanku. Baik. Iaitu apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selepasnya. Stop kat situ. Apabila kita sebut tentang hukum nun sakinah dan tanwin, maka hukum yang akan kita jelaskan di bawahnya yang 4 itu, semuanya mesti berkisar, mesti berkait dengan nun sakinah dan tanwin. Faham? Boleh Jelas. Dia mesti berkait dengan nun sakinah atau tanwin. Dia bukan dua-dua. Nun sakinah atau tanwin. Boleh. Bila mana nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah.
Berapa huruf-huruf hijaiyah? Berapa huruf-huruf hijaiyah? Saya nak tengok komen. Kalau ada orang komen. Berapa huruf-huruf hijaiyah? Cuba komen. Berapa huruf-huruf hijaiyah? Berapa huruf-huruf hijaiyah? 28, betul. Huruf-huruf hijaiyah. 28. Ya, 28. Bagus, masya-Allah. Jadi apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan 28 huruf ini, maka hukumnya apa? Hukumnya mengikut kepada kedudukan huruf itu. Huruf itu duduk di hukum apa? Maka barulah keluar. Barulah dinamakan hukum tersebut. Faham? Contohnya, saya bagi contoh. Huruf nun sakinah bertemu dengan huruf dal. Contohnya. Dal huruf apa? Dal. Dal huruf ikhfa hakiki. Dal huruf ikhfa hakiki. Maka bila mana nun sakinah bertemu dengan huruf dal, maka hukumnya ikhfa hakiki. Contohnya, inda, ain nun, kemudian dal. Ain baris bawah, nun tak ada tanda, yakni nun sakinah, kemudian dal baris atas. Inda, kan? Maka itu hukumnya ikhfa hakiki. Sebab apa? Sebab nun sakinah, nun mati tadi di tengah-tengah tu, dia bertemu selepasnya dengan huruf dal. Bertemu dengan huruf dal. Dal ini huruf ikhfa. Maka hukumnya itu dinamakan sebagai ikhfa hakiki. Boleh? Boleh jelas Baik, baik. 4 hukum kerana pengarang tidak membahagikan hukum idgham kepada 2 bahagian. Kalau ikutkan, ada sebahagian kitab menjelaskan bahawa bila mana nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, dia ada 5 hukum. Ya. Kitab ini disebutkan 4 hukum. Sebab apa? Sebab dia tak pecahkan. Yang pertama ini hukum izhar. Yang kedua idgham. Yang ketiga ikhfa. Yang keempat iklab. Izhar, idgham, ikhfa, iklab. Mana? Okey. Jelas Jadi kitab ini yang kita sedang syarahkan ini, dia tak pecahkan idgham itu kepada 2 bahagian. Dia hanya sebutkan 1 bahagian. Tapi nanti cabang di bawahnya nanti kita akan ngaji juga. Cabang di bawah dia ada 2 bahagian. Iaitu idgham ini dia terpecah kepada 2. Yang pertamanya idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Cuba sebut. Idgham ma'al ghunnah. Yang kedua, di bawah tajuk idgham, dia ada satu lagi idgham, namanya idgham bila ghunnah. Cuba sebut. Idgham bila ghunnah. Bukan Bilal. Bila ghunnah. Boleh? Baik. Selesai. Habis. Dah dijelaskan tadi mukadimah tentang hukum nun sakinah dan juga tanwin. Jadi insya-Allah malam ni kita nak masuk tentang tajuk izhar halqi. Izhar halqi. Okey, izhar halqi. Baik, izhar halqi. Ringkasnya, izhar halqi ini daripada sudut bahasanya adalah jelas.
terang. Nama pun izhar. Zahir, zuhur. Kan itu waktu jelas. Waktu terang. Waktu yang orang kata apa? Tak ada selindung. Kena dijelaskan. Perlu dijelaskan, perlu dizahirkan. Maka kata Tuan Syekh, fal awwalul izharu qabla ahrufi lil haqqi sittin rutibat fal ta'rifi. Yang pertama kata Tuan Syekh, izhar, hukum di bawah nun sakinah dan juga tanwin ini, yang pertamanya adalah izhar. Apa itu izhar? Iaitu apabila nun sakinah atau tanwin berada sebelum 6 huruf halqi. 6 huruf halqi. 6 huruf halqum. Halqi itu halqum. Ya? Izhar itu jelas. Sifat dia jelas. Halqi itu halqum. Yang mana yang tersusun, maka ketahuilah kata Tuan Syekh. Baik, dijelaskan, disyarahkan. Izhar pada bahasa adalah jelas. Pada ilmu istilah tajwid pula ialah mengeluarkan sebutan huruf daripada makhrajnya tanpa tambahan pada dengung. Yakni pada istilah ilmu tajwid ialah mengeluarkan sebutan huruf daripada makhrajnya tanpa dengung, tak perlu dengung. Bila tak perlu dengung maksudnya jelaslah. Kalau dengung dia tak berapa nak jelas. Dia samar-samar bunyinya. Contoh macam saya baca tadi. Aida, aida. Sepatutnya nun mati kan bunyinya jelas. Ainda, ainda. Tapi disebabkan hukum dia ikhfa, maka dia dibaca secara dengung, secara sembunyi. Aida. Dia sembunyikan bunyi nun itu daripada huruf dal. Faham? Aida, aida. Faham? Tak jelas bunyi nun. Tapi izhar ini dia perlu jelas. Nun itu perlu dijelaskan bunyinya. Ataupun tanwin itu perlu dijelaskan bunyinya. Nun yang mati bunyi jelas macam mana? Ain, an, alif, hamzah di atasnya, baris atas, kemudian sebelah dia nun mati berbaris mati. Ada tanda sukun, tanda mati. Bunyi macam mana tuan-tuan? An. Ada saya dengung? Tak ada kan? An. Baik. Kalau baris bawah, alif, hamzah di bawahnya, kemudian ada baris bawah. Bunyinya macam mana? In. Kalau baris depan, un. Ada dengung? Tak ada. Sifatnya ada. Sifat pada nun sakinah tu memang ada dengung. Tapi kita dengar tak ada, tak ada bunyi dengung. Kalau dia tak ada, itu dengung. Itu dengung. Tapi ini jelas. An, in, un. Faham ya? Okey. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf halqum. Bila mana nun sakinah atau tanwin dia bertemu dengan salah satu daripada huruf halqum. Berapa tadi kata Tuan Syekh? Huruf halqum ada berapa? Lil haqqi sittin, ada 6. Ada 6 huruf halqum. Maka bila mana nun sakinah atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, hendaklah diizharkan. Hendaklah dijelaskan bunyi nun atau tanwin tersebut. Sebab itulah ia dinamakan dengan izhar halqi. Kerana 6 huruf ini keluar daripada halqum. Lil haqqi sittin. Dia keluar daripada halqum. Maka cara bacaan dia bagaimana? Cara bacaan perlu dijelaskan. Hujung lidah perlu ditekankan ke bahagian gusi depan sebelah atas. An. Hujung lidah tekan pada gusi depan sebelah atas. An. Jangan arn. Itu tengah-tengah. An. Gusi depan sebelah atas. Faham ya? Kemudian
ia akan membawa keluar suara daripada pangkal hidung. Untuk meraihkan sifat tawassut, sifat pertengahan. Hendaklah kita berhati-hati agar tidak berlaku saktah dan tidak diberatkan sebutannya. Baik, itu tak apa. Sebab bacaan izhar ini adalah kerana nun sakinah atau tanwin dengan huruf-huruf halqiyah, huruf-huruf halqum yang 6 tadi adalah dua huruf mubta'idan, mutaba'idan, yakni huruf yang berjauhan pada makhrajnya. Baik, tengok. Hamzun faha'un thumma 'ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Kata Tuan Syekh. Apa dia? Apa 6 huruf itu? Hamzah. Kemudian hak besar, hak bulat. Ya, kemudian thumma 'ainun. Kemudian huruf ain. Kemudian huruf ha, hak pedas. Kan dah 4 dah. Kemudian ghain. Huruf ghain. Ghain, huruf macam ain tu, kemudian ada titik atas. Ghain. Kemudian kha, huruf kha. Macam huruf ha tadi kan. Cumanya kha ini dia ada titik di atas. Kha. Boleh? Ada berapa huruf? Tulis dekat ruangan komen. Ada 6 huruf. Ya, 6 huruf. Hamzah, hak bulat, hak besar, hak simpul, kemudian ain, kemudian ha, kemudian ghain, kemudian kha. Ada 6 huruf. Tuan-tuan nak mudah ingat, tuan-tuan boleh tengok antaranya rangkai kata yang dibina oleh para ulama adalah aghahin kha'ahu. Lagi mudah nak ingat. A, hamzah, baris atas. A. Kemudian gha, baris atas. A, gha. Kemudian huruf ha, hak pedas tu tanwinkan. Aghahin. Kemudian kha, huruf kha, baris atas. A, baris atas. Huruf ain, baris atas. Bunyinya a. Kha, hu. Hu, hak simpul, baris depan. Kalau duduk di hujung, kha, hu. Hak itu, hak bulat lah. Duduk di hujung. Hak bulat duduk di hujung. Kha, hu. Aghahin kha'ahu. Mudah nak ingat. Hamzah, ghain, ha, kha, ain, ha. Boleh. Baik. Kemudian pengarang telah meletakkan huruf-huruf izhar dalam nazamnya mengikut tertib martabat izhar berdasarkan susunan kedudukan makhraj huruf-huruf halqum. Cantiknya kitab Matan Tuhfatul Atfal ini, Tuan Syekhnya, pengarangnya, dia meletakkan huruf-huruf izhar itu dalam nazamnya yang tadi kita baca. Hamzun faha'un, summa ainun ha'u, muhmalatani, summa ghainun kha'u. Hamzun faha'un, summa ainun ha'u, muhmalatani, summa ghainun kha'u. Semua ini disusun ada sebab. Sebab apa? Nak ikut tertib ataupun martabat izhar itu. Ya. Baik, kita tengok dua huruf yang pertama, iaitu hamzun faha'un, iaitu huruf hamzah dan juga huruf hak bulat, hak simpul. Dia berada di mana? Di pangkal halqum. Pangkal halqum. Ni halqum kita ni. Ni halqum kita contohnya. Kemudian di mana duduknya hamzah? Di pangkal halqum. Di bahagian bawah sekali. Bawah sekali. Ha. Ya, di bahagian bawah sekali. Kemudian yang kedua, di pertengahan halqum. Awsatul haq. Awsatul halq. Di pertengahan halqum, iaitu huruf yang keluar adalah huruf
ain dan juga ha. Kemudian di hujung halqum, di bahagian hujung halqum keluarnya huruf ghain. Ghain. Kalau boleh ada gambar nanti kita cubalah. Kalau ada gambar saya akan tunjukkan. Dalam kitab ni ada tak? Sekejap. Okey tuan-tuan, jap. Dalam kitab ni ada, saya tunjukkan nanti. Kita tunggu sekejap seruan azan insya-Allah. La haula wala quwwata. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Baik. Ni saya tunjuk gambaran dekat tuan-tuan. Ini kitab lain Baik. Nampak tak? Sorry. Sini. Okey, sini. Nampak? Tuan-tuan nampak? Di manakah pangkal halqum? Ni. Pangkal halqum. Nampak Ni halqum bahagian yang bawah sekali. Itu pangkal. Keluarnya huruf hamzah dan juga huruf ha. Kemudian di tengah-tengah, di bahagian tengah, keluarnya huruf ha dan juga huruf ain. Awsatul halq. Keluarnya huruf ha dan juga ain. Kemudian di hujung keluarnya huruf ghain dan juga kha. Summa ghainun kha'u. Kan? Itu duduk di hujung. Cantiknya Tuan Syekh dia susun nazam dia sesuai dengan tertib. Kedudukan tertib huruf tersebut. InsyaAllah. Baik. Saya kira sekadar itu sahaja dulu perkongsian kita. Nanti insya-Allah bulan depan kita akan sambung dengan contoh-contoh. Kita akan sambung dengan contoh-contoh yang akan kita bahaskan, contoh-contoh izhar. Boleh Jadi sekadar itu sahaja. Hadza billahi taufik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih pihak Jawatan Kuasa Surau Al-Qudus Presiden 16 atas jemputan ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat buat saya dan juga tuan-tuan selaku yang mendengar insya-Allah. Ingat akan datang kita akan sambung dengan perkongsian contoh-contoh. Kita nak tengok. Nak kenal hukum izhar halqi ni, tuan-tuan kena kenal contoh dia. Kena tengok contoh dia. Macam mana contoh dia? Baru kita dapat
dapat praktikkan, dapat kenal. Kena cari contoh-contoh dia. Kalau tuan-tuan nak cepat, yang mana ada kitab tu boleh tengok kitab. Yang tak ada kitab tu boleh try Google. Contoh-contoh izhar halqi. Boleh kenal. Iaitu nun sakinah atau tanwin, dia bertemu dengan 6 huruf halqi. Apa dia 6 huruf itu? Hamzah, ha, kemudian ain, ha, kemudian ghain, kha. Boleh. Itu sahaja. Sekian dahulu yang kurang, yang lemah datangnya daripada saya. Yang baik, yang lebih, yang mulia itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.